KPM. Didik TV KPM. Jom Anis. Chris nak beli katil baru untuk rumah saya ni. Wih, hebatnya. Cantik kan? Hebatlah kedai perabot ni. Banyak pilihan, Chris. Cepatlah, Chris. Pilih katil mana? Chris tak pasti nak pilih katil kayu ke katil besi. Yang mana lebih cantik? Kalau tengok cita rasa Chris, Anis rasa katil besi ni nampak moden. Nampak moden Tapi Anis, saya rasa bila kita nak pilih katil ni, kita tak boleh tengok kecantikan saja kan? Kena tengok kualiti, kena tengok dia punya kekuatan, betul tak? Kekuatan, betul. Tapi macam mana kita nak tahu katil mana lagi kuat, Chris? Betul lah. Saya rasa lebih baik kita tanya Cikgu Ain. Cikgu Ain mesti tahu. Kan? Okey, jom. Jom. Cikgu Ain. Cikgu. Cikgu Ain. Baiklah murid-murid, untuk episod kali ini kita dibantu oleh Cikgu Siti Zubaidah dari SK, Sekolah Pendidikan Khas Kuantan Pahang selaku jurubahasa isyarat. Terima kasih Cikgu. Dan untuk kelas kita hari ini, kita juga ada Cikgu Ain. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Hai Chris, khabar baik. Cikgu sihat dah Cikgu? Saya sihat. Chris sihat? Chris sihat. Dan memang Cikgu Chris ada satu soalan yang sangat penting ni. Chris nak pilih katil yang baru ni, nak beli katil baru, tapi Chris tak pasti. Kita nak beli katil kayu atau katil yang besi, yang mana lebih kuat? Cikgu boleh jawab soalan Chris tu. Okey. Tapi cikgu nak Chris belajar dulu dengan cikgu supaya nanti Chris boleh jawab sendiri soalan Chris tu. Okey, baik. Jadi hari ni kita nak belajar apa Cikgu? Okey. Cikgu nak mula Okey, baiklah. silakan Cikgu. Chris, kita kalau dekat barat kita ada Superman. Okey. And then kalau kat sini kita ada badang. Ada badang? Okey. Dua figura ni, Chris rasa dia merupakan simbol kepada apa? Dua-dua pun kuat. Simbol kekuatan Cikgu. Simbol kekuatan. Kenapa kita cakap dia kuat, Chris? Sebab kalau Superman tu dia boleh angkat jambatan yang runtuh. Kalau bas bergolek-golek tu dia boleh ampuh. Kalau badang pula dia boleh angkat gajah, kerbau. Betul tak? Memang sangat kuat. Tapi itu manusia. Macam mana kalau kuatnya sebuah binaan atau objek? Macam mana pula tu? Macam mana Cikgu? Okey, tu yang cikgu nak terangkan hari ni. Okey, tajuk kita ialah kestabilan dan kekuatan. Okey. Okey, tadi cikgu kata kalau objek dengan binaan tu kuat dia tu macam mana? Okey. Kekuatan objek dan binaan ialah keupayaan objek dan binaan untuk menampung daya yang akan merosakkan atau menukarkan bentuk binaan tersebut. Senang kata dia, kalau macam jambatan tu, dia boleh menampung daya yang dikenakan atasnya tanpa dia runtuh. Itulah kuatnya sebuah binaan. Faham? Bagus, Chris. Okey. Untuk menentukan kekuatan ni ada dua faktor yang mempengaruhi sebuah kekuatan binaan. Okey, yang pertama ialah bentuk binaan dan yang kedua ialah jenis bahan binaan. Okey. Faham? Apa ni Cikgu? Bentuk binaan. Okey. Kita tengok di sekeliling kita ada banyak binaan yang pelbagai bentuk. Ya, betul. Adakah arkitek tu suka-suka je buat bentuk binaan tu lain-lain, Chris? Tak adalah Cikgu. Tak ya, sebab sebenarnya bentuk berbeza mempunyai kekuatan yang berbeza. Kalau kita tengok bentuk yang kuat, contohnya bentuk segitiga ataupun bentuk lengkungan. Kalau bentuk lengkungan ni biasanya kita buat pada stadium. Bentuk dia kuat, jadi dia tak perlu tiang. Faham. Okey. Yang seterusnya jenis bahan binaan. Jenis bahan binaan ni ialah daripada apa binaan tu kita buat. Contoh macam rumah kan.
Kalau dekat kampung-kampung selalu rumah diperbuat daripada apa, Chris? Kayu, cikgu. Tapi sekarang banyak juga rumah kat kampung pun diperbuat daripada batu kan? Betul. Rumah ada daripada kayu, ada daripada batu, pelbagai jenis. Dan surely dia mempunyai kekuatan yang berbeza sebab bahan dia tu berbeza. Macam katil kan juga tadi, katil sama kayu, macam katil tadi. katil besi. Katil kayu, katil besi. Okey. Jadi kekuatan dia pun berbeza. Jadi itulah yang kita nak belajar hari ini, betul tak, cikgu? Ya, betul. Okey, baiklah. Tapi sebelum itu, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak, cikgu? Boleh, Chris. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi ke slot tahap 2 bersama Cikgu Ain untuk pendidikan khas sains tahun 6. Okey kelas, ni Frankie. Mari dari KL. Mulai hari ni, dia akan masuk kelas kita. Ismail? Ya, cikgu. Jaga molek Frankie ni. Jangan hajar benda pelik-pelik pula. Aku wei degih. Ni wei badok dengan wei lepa. Mung Cina. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menyaksikan slot tahap 2 pendidikan khas untuk mata pelajaran sains tahun 6 bersama saya, Chris MJ. Dan hari ini, Chris ada bersama dengan Cikgu Ain untuk topik kita hari ini iaitu kekuatan dan kestabilan. Baiklah cikgu, Chris nampak atas meja ni ada guli, ada bekas. Kita nak buat apa cikgu? Okey, Chris. Untuk segmen ni kita akan buat sedikit eksperimen. Okey. Eksperimen kita untuk segmen ni tujuan dia untuk menyiasat hubungan antara bentuk binaan dengan kekuatan binaan. Okey, dari tujuan tu kita boleh kenal pasti dah pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah bentuk binaan. Manakala pemboleh ubah yang bergerak balas yang kita nak tengok dan kita nak catat keputusannya ialah kekuatan binaan. Baiklah. Okey, alat-alat dan bahan yang kita perlukan. Okey, bahan-bahannya mudah saja, boleh didapati di rumah. Memang sengaja Cikgu Ain sediakan bahan yang mudah didapati di rumah. Maksudnya tak semestinya kena kat sekolah baru boleh buat eksperimen. Okey, jadi yang pertama kita perlukan 3 keping kertas bersaiz 20 cm kali 8 cm. Ketiga-tiga keping kertas ni saiz dia sama. Macam yang Chris tunjuk tu. Okey, 1, 2, 3. Okey, yang kedua kita perlukan plastik bertangkai. Yang ni lah cikgu? Ya, betul. Dan yang ketiga guli. Kalau boleh guli yang sama saiz dia. Ada yang tanya boleh tak pakai batu Cikgu Ain? Cikgu Ain tak galakkan pakai batu sebab batu mempunyai bentuk yang berbeza dan dia punya berat pun berbeza. Jadi nanti keputusan kita akan terjejaslah kalau gulinya tak sama. Tak tepat sangat cikgu? Tak tepat. Okey, faham. Chris. Okey, Chris, dah bersedia tak nak buat eksperimen ni? Chris dah sedia, tapi apa kata murid-murid di rumah? Semua dah sedia tak? Okey, kalau sedia boleh tunjuk thumbs up. Okey, nampaknya semua pun dah sedia cikgu. Biasanya murid-murid memang teruja kalau bereksperimen ni. Betul. Okey, Chris. Baiklah. Apakah langkah pertama kita hari ini cikgu? Okey, yang pertama sekali tadi Cikgu Ain dah tunjukkan kita ada 3 keping kertas. Kertas tu kita perlu buat bentuk yang berbeza. Faham. Yang pertama bentuk segitiga. Okey. Kemudian yang kedua macam ni kan? Segitiga, okey. Yang kedua bentuk seperti kuboid. Okey, bentuk kuboid. Dan yang ketiga bentuk silinder. Silinder, okey. Nampak tak kat situ bentuk dia berbeza-beza, Chris. Okey, faham. Ini pemboleh ubah
dimanipulasi. Betul, yang dimanipulasi. Pandai, Okey. Chris. Masih, cikgu. Jadi sekarang kita akan jadikan dia macam jambatan ni. Kemudian kita akan masukkan guli satu persatu dan kita akan tengok berapa banyak guli yang dia boleh tampung. Faham? Sehingga dia roboh. Okey. Boleh mula, cikgu? Sabar. Oh, belum lagi. Chris sangat teruja nampaknya. Okey. Okey. Dah boleh mula? Dah, saya dah dah sedia dah. Dah sedia dah. Murid-murid di rumah dah bersedia? Dah. Kalau dah, jom buat sama-sama dengan Okey. Abang Chris. Jom kita kira bersama-sama ya. Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, banyak ni. 11, 12, 13, 14, 15. Laju lagi, Chris. 16. Berapa, Chris? 16. 16 guli. Cikgu Okey. pun terkejut. 16 Untuk bentuk apa ni? Untuk bentuk segitiga. Okey, Chris tuliskan 16 Okey. guli. Okey, 16. 1, 6. Okey, dah. Okey, bentuk yang kedua bentuk apa, Chris? Bentuk segi empat. Okey. Cikgu nak ingatkan, Chris, Ya. apabila masukkan guli, pastikan tangan Chris tak kena pada bentuk ni sebab kita tak nak daya tambahan pada Okey, faham. pada tiang ni. Okey, dah sedia dah? Dah sedia. Okey, 1, 2, 3, 4. Alamak, dah jatuh dah. 4. Okey. Okey, 4 Baiklah. Okey. Kita akan Dan terus. akhir sekali. Dan akhir sekali, bentuk yang terakhir sekali. Bentuk apa ni, Chris? Bentuk silinder. Bentuk silinder. Rasa-rasa banyak ke sikit guli yang dia boleh tampung ni? Tak pasti, cikgu. Saya rasa macam lebih banyak kot. Okey, kita cuba. Kita cuba. Okey. 1, 2, 3, 4, sebab 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8. Kukuh betul bentuk ni, Chris. 19, 20. Wah, banyak ni. 21. 21. 22. Lagi, Chris. 23. 24. 25. 26. Berapa, Chris? Okey, 26. Cikgu pun tak ingat nak kira tadi. Okey, 26. Okey. 26. Nampaknya kita dah dapat keputusan nampaknya, betul. Chris. Dah nampak pola dah kat situ. Betul juga. Baiklah. Okey, Chris. Berdasarkan keputusan eksperimen tu, Okey. bentuk mana yang dapat tampung guli paling banyak? Paling banyak segitiga 16. Segi 4 saja. Tapi yang ni bentuk silinder, bentuk bulat ni 26, cikgu. Banyak. Okey, maksudnya bentuk silinder dapat menampung guli paling banyak. Okey, jadi sekarang cikgu nak tanya Chris. Okey. Antara 3 bentuk tu, yang mana paling kuat? Sudah pasti bentuk bulat, bentuk silinder. Pandai. Bijak Chris mengaitkan Terima kasih, keupayaan bentuk tu untuk menampung guli dengan kekuatan binaan tersebut. Okey, kalau macam tu, Chris boleh tak bantu cikgu buatkan kesimpulan? Boleh, cikgu. Bentuk yang paling kuat ialah bentuk... Okey, Chris lukis je. Bentuk apa? Bentuk bulat. Bentuk bulat tu Okey. diikuti dengan bentuk segitiga. segitiga dan last sekali dan yang terakhir sekali bentuk segi 4. Inilah kesimpulan kita, Chris. Okey. Sama tak macam yang cikgu bagi tahu tadi bahawa bentuk yang kuat ialah bentuk yang melengkung dan bentuk segitiga. Sebab tu banyak digunakan dalam binaan. Okey. Jadi kita telah pun menyiasat hubungan antara bentuk binaan dengan kekuatan binaan. Baiklah, cikgu. Chris nak tanya, bagaimanakah prestasi Chris untuk eksperimen ni, cikgu? Cikgu Pas nampak Chris sangat teruja dengan eksperimen ni. Dan Chris boleh buat keputusan. Ya. Jadi cikgu bagi
satu rumah. Satu rumah. Yeay. Rumah tak boleh bagi banyak-banyak, Chris. Rumah mahal sekarang. Betul cikgu. Okey, dapat satu dulu. Satu je. Okey. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan dengan eksperimen seterusnya, apa kata kita berehat sebentar cikgu? Boleh? Okey, boleh. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot tahap 2 untuk sains pendidikan khas. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menyaksikan slot tahap 2 pendidikan khas untuk mata pelajaran sains tahun 6 bersama saya Chris MJ, dan hari ini Chris ada bersama dengan Cikgu Ain untuk topik kita hari ini, iaitu kekuatan dan kestabilan. Baiklah cikgu, Chris nampak atas meja ni ada guli, ada bekas. Kita nak buat apa cikgu? Okey, Chris. Untuk segmen ni kita akan buat sedikit eksperimen. Okey. Eksperimen kita untuk segmen ni tujuan dia untuk menyiasat hubungan antara bentuk binaan dengan kekuatan binaan. Okey, dari tujuan tu kita boleh kenal pasti dah pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah bentuk binaan. Manakala pemboleh ubah yang bergerak balas, yang kita nak tengok dan kita nak catat keputusannya ialah kekuatan binaan. Baiklah. Okey, alat-alat dan bahan yang kita perlukan. Okey, bahan-bahannya mudah saja, boleh didapati di rumah. Memang sengaja Cikgu Ain sediakan bahan yang mudah didapati di rumah. Maksudnya tak semestinya kena kat sekolah baru boleh buat eksperimen. Okey, jadi yang pertama kita perlukan 3 keping kertas bersaiz 20 cm kali 8 cm. Ketiga-tiga keping kertas ni saiz dia sama. Macam yang Chris tunjuk tu. Okey, 1, 2, 3. Okey, yang kedua kita perlukan plastik bertangkai. Yang ni lah cikgu? Ya, betul. Dan yang ketiga guli. Kalau boleh guli yang sama saiz dia. Ada yang tanya boleh tak pakai batu Cikgu Ain? Cikgu Ain tak galakkan pakai batu sebab batu mempunyai bentuk yang berbeza dan dia punya berat pun berbeza. Jadi nanti keputusan kita akan terjejaslah kalau gulinya tak sama. Tak tepat sangat cikgu? Tak tepat. Okey, faham. Okey, Chris, dah bersedia tak nak buat eksperimen ni? Chris dah sedia, tapi apa kata murid-murid di rumah? Semua dah sedia tak? Okey, kalau sedia boleh tunjuk thumbs up. Okey, nampaknya semua pun dah sedia cikgu. Biasanya murid-murid memang teruja kalau bereksperimen ni. Betul. Okey, Chris. Baiklah. Apakah langkah pertama kita hari ini cikgu? Okey, yang pertama sekali tadi Cikgu Ain dah tunjukkan. Kita ada 3 keping kertas. Kertas tu kita perlu buat bentuk yang berbeza. Faham. Yang pertama bentuk segitiga. Okey. Kemudian yang kedua macam ni kan? Segitiga, okey. Yang kedua bentuk seperti kuboid. Okey, bentuk kuboid. Dan yang ketiga bentuk silinder. Silinder, okey. Nampak tak kat situ bentuk dia berbeza-beza, Chris. Okey, faham. Ini pemboleh ubah dimanipulasi. Betul, yang dimanipulasi. Pandai, Chris. Masih cikgu. Jadi sekarang kita akan jadikan dia macam jambatan ni. Kemudian kita akan masukkan guli satu persatu dan kita akan tengok berapa banyak guli yang dia boleh tampung. Faham? Sehingga dia roboh. Okey. Boleh mula cikgu? Sabar. Belum lagi. Chris sangat teruja nampaknya. Okey. Okey. Dah boleh mula? Dah, saya dah sedia dah. Murid-murid di rumah dah bersedia? Dah. Kalau dah, jom buat sama-sama dengan Abang Chris. Jom kita kira bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak ni. 11, 12, 13, 14, 15. Laju lagi, Chris. 16. Berapa, Chris? 16. 16 guli. Cikgu pun terkejut.
16 Untuk bentuk apa ni? Untuk bentuk segitiga. Okey, Chris tuliskan 16 Okey. guli. Okey, 16. 1, 6. Okey, dah. Okey, bentuk yang kedua bentuk apa, Chris? Bentuk segi empat. Okey. Cikgu nak ingatkan, Chris, Ya. apabila masukkan guli, pastikan tangan Chris tak kena pada bentuk ni sebab kita tak nak daya tambahan pada Okey, faham. pada tiang ni. Okey, dah sedia dah? Dah sedia. Okey, 1, 2, 3, 4. Alamak, dah jatuh dah. 4. 4. Okey. Okey, 4 Baiklah. Okey. Okey, kita akan Dan terus. akhir sekali. Dan akhir sekali, bentuk yang Bentuk- terakhir sekali, bentuk apa ni, Chris? Bentuk silinder. Bentuk silinder. Rasa-rasa banyak ke sikit guli yang dia boleh tampung ni? Tak pasti cikgu, saya rasa macam lebih banyak kot. Okey, kita Tak cuba. apa, kita cuba. Okey. 1, 2, 3, 4, sebab 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Uish. 16, 17, 8. Kukuh betul bentuk ni, Chris. 19, 20. Wah, banyak ni. 21. 21. 22. Lagi, Chris. 23. 24. 25. 26. Berapa, Chris? Okey, 26. Cikgu pun tak ingat nak kira tadi. Okey, 26. Okey. 26. Nampaknya Kita dah dapat keputusan nampaknya, Betul. Chris. Dah nampak pola dah kat situ. betul cikgu. Baiklah. Okey, Chris. Berdasarkan keputusan eksperimen tu, Okey. bentuk mana yang dapat tampung guli paling banyak? Paling banyak segitiga 16. Segi 4 saja. Tapi yang ni bentuk silinder, bentuk bulat ni 26 cikgu. Banyak. Okey, maksudnya bentuk silinder dapat menampung guli paling banyak. Okey, jadi sekarang cikgu nak tanya Chris, Okey. antara 3 bentuk tu yang mana paling kuat? Sudah pasti bentuk bulat, bentuk silinder. Pandai. Bijak Chris mengaitkan Terima kasih, keupayaan bentuk tu untuk menampung guli dengan kekuatan binaan tersebut. Okey, kalau macam tu, Chris boleh tak bantu cikgu buatkan kesimpulan? Boleh, cikgu. Bentuk yang paling kuat ialah bentuk, okey, Chris lukis je bentuk apa? Bentuk bulat. Bentuk bulat tu Okey. diikuti dengan bentuk segitiga. segitiga dan last sekali dan yang terakhir sekali bentuk Bentuk segi 4. Inilah kesimpulan kita, Chris. Okey. Sama tak macam yang cikgu bagi tahu tadi bahawa bentuk yang kuat ialah bentuk yang melengkung dan bentuk segitiga. Sebab tu banyak digunakan dalam binaan. Okey. Jadi kita telah pun menyiasat hubungan antara bentuk binaan dengan kekuatan binaan. Baiklah cikgu, Chris nak tanya, bagaimanakah prestasi Chris untuk eksperimen ni cikgu? Cikgu Pas tak? nampak Chris sangat teruja dengan Okey. eksperimen ni dan Chris boleh buat keputusan. Ya. Jadi cikgu bagi 1 rumah. 1 rumah. Yeay. Rumah tak boleh bagi banyak-banyak, Chris. Rumah mahal sekarang. Betul cikgu. Okey, dapat 1 dulu. Satu je. Okey. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan dengan eksperimen seterusnya, apa kata kita berehat sebentar cikgu? Boleh? Okey, boleh. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot tahap 2 untuk Sains Pendidikan Khas. Didik TV
Hai semua, saya Chris MJ temankan anda di slot tahap 2 untuk Sains Pendidikan Khas tahun 6 dengan topik kita iaitu kestabilan dan kekuatan bersama Cikgu Ain. Hai Cikgu. Okey, jadi untuk segmen seterusnya kita nak belajar apa pula Cikgu? Okey, untuk segmen ni kita akan meneroka pula jenis bahan binaan yang berbeza. Kita nak tengok macam mana jenis bahan binaan yang berbeza mempengaruhi kekuatan binaan. Okey, faham? Sama juga kita akan buat eksperimen. Yeay! Mesti suka kan? Chris suka eksperimen. Suka sangat. Okey. Sains mesti banyak eksperimen. Baiklah, cikgu akan terangkan tujuan eksperimen kita untuk segmen ni. Tujuan eksperimen kita untuk menyiasat hubungan antara jenis bahan binaan dengan kekuatan binaan. Okey. Okey, baiklah. Jadi, pemboleh ubah yang dimanipulasikan apa, Chris? Jenis bahan binaan. Betul tak? Betul. Bijak, Chris. Chris ni memang Masih, cikgu. banyak mengulang kaji ni, cikgu rasa. Okey, dan pemboleh ubah yang bergerak balas pula ialah kekuatan binaan. Okey. Baiklah. Alat dan bahan yang kita perlukan. Okey, kita perlukan 3 jenis penyedut minuman. Berlainan jenis. Okey. Kita perlukan penyedut minuman plastik. Okey, plastik. Plastik yang warna hitam tu. Okey. Okey, kemudian kita perlukan penyedut minuman kertas. Yang warna putih. Baiklah. Dan penyedut minuman daripada besi. Besi. Okey. Kemudian kita perlukan plastik bertangkai. Dan yang ni lah, cikgu. guli yang sama saiz. Nampak ni. Saiz berlainan tak boleh cikgu? Saiz berlainan tak boleh sebab kita tak nak dia mempengaruhi kita punya keputusan. Okey, faham. Nanti daya yang dikenakan tak sama. Okey, baiklah cikgu. Okey. Chris dah tahu ke nak buat macam mana? Tak tahu cikgu. Okey, macam ni. Cikgu boleh terangkan. Okey. Kita akan jadikan straw ni sebagai jambatan dan kita akan masukkan guli satu persatu ke dalam plastik bertangkai ni sehingga straw tu jatuh. Okey, faham. Kita nak tengok berapa banyak dia boleh tampung. Okey, lepas tu Chris kena catatkan keputusan di sini kan? Ya, betul. Okey, baiklah. Okey. Semua dah sedia Okey, jom. Kita mulakan dengan penyedut minuman plastik. Plastik, okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dah nak jatuh ni. Dah mula bengkok tu. 9, 10, 11, 12. Lagi, Chris. 13, 14, 15, 16, 17. 18, Cikgu berdebar-debar, Chris. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Boom, kebabum. Dah jatuh dah cikgu. Okey, 27. 27. Okey, plastik 27. 27 guli yang dapat ditampung oleh... Okey. Okey, 27. Okey, yang seterusnya, Chris, kita nak uji penyedut minuman apa pula? Nak penyedut minuman kertas betul? Okey, betul. Kertas. Okey, jom. Okey. Cikgu boleh letak dulu. Okey. Rasanya lebih ke lebih kurang? Chris. Murid-murid di rumah kalau nak buat aktiviti ni pastikan bagi tahu ibu bapa. Cikgu tak nak ada yang tertelan guli. Bahaya tau, Chris. Okey, jangan jangan telan tau. Okey, Chris. Kita mulakan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, guli cikgu dah nak habis ni, Chris. Alamak, Kuat betul. 39, 40, 41, 42, 43,
43. Cikgu rasa kita berhentilah, Chris. Cikgu nak... Oh, sebab cikgu pegang tadi. Saya rasa yang ni sudah nak jatuh dah ni. Okey. Chris nak sambung. 44. 45, 46, 46, 47, 48, 50. Alamak, cikgu. Guli pun dah habis. Tengok guli cikgu dah habis. Tapi kita tengok berubah tak struktur dia? Berubah, cikgu. Tadi dia macam mana? Tadi dia lurus. Tadi dia lurus, sekarang dia dah jadi? Dia melengkung dah. Okey, sebab guli cikgu dah habis. Ya. Berapa bacaan kita tadi? 50. Berapa guli? 50 guli. Okey. 50 guli. Untuk penyedut minuman kertas. Okey. Wow. Kuat Kadang-kadang sangat. ada tapi dia melengkung. Sebab kita nak nampak perubahan dia. Kita nampak kan tadi definisi kekuatan apabila dia mengubah bentuk. Betul, cikgu. Tapi struktur pun tak jatuh. Tadi dengan plastik dia jatuh. Dia jatuh. Tapi untuk kertas tak jatuh pula. Ya. Okey, tak apa. Okey, untuk yang ketiga bahannya daripada apa? Ini besi. Okey, saya rasa yang ni rasa macam kuat sangat ni. Okey. Boleh, cikgu? Saya rasa Chris masukkan guli banyak-banyak sikit. Okey, boleh. Sebab dia ni nampak macam Superman ni. Okey. Straw ni straw Superman, cikgu rasa. Okey, jom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berpuluh-puluh, Chris. Alamak. Okey. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Mungkin cikgu nak pegang bekas dulu. Cikgu nak pegang sebab dia kurang stabil. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Cikgu dah siap. Guli kita dah habis, Chris. Dah habis. Tapi cikgu nak Chris buat pemerhatian. Okey, adakah struktur bentuk straw ni berubah? Tak berubah, cikgu. Dia masih lurus penyedut je. minuman ni masih lagi lurus kalau berbanding yang kertas tadi. Dia Dah melengkung berapa tadi. biji guli ni? Dah 50. Jadi saya rasa lebih daripada 50. 50. Jadi Chris tulis lebih Okey. daripada 50. Okey, lebih daripada Kadang-kadang 50. dalam eksperimen kita akan berlaku kekangan sebegini. Kalau nak kutip semua guli, cikgu kena pergi kedai. Betul, cikgu. Chris pun tak nak tunggu cikgu. Okey. Baiklah Chris. Okey, sekarang kita Okey, tengok dah. kita punya Pemerhatian, keputusan. Okey. Keputusan, okey. Okey Baiklah. Chris, berdasarkan keputusan yang kita dah dapat tadi, Ya. Chris tengok yang mana dapat tampung guli paling banyak. Pastinya logam, cikgu. Kenapa logam tadi? Sebab dia... Sebab bentuk dia tak berubah. Betul. Jadi, okey. Jadi, Dia lebih daripada 50. Dia lebih daripada 50. Cikgu rasa kalau 100 pun dia tak bengkok. Ya. Chris tengok ni. Betul, cikgu. Dia sangat memang kuat. tak boleh. Okey. Okey. Jadi, Chris rasa jenis bahan mana yang paling kuat? Paling kuat logam. Betul tak? Okey, betul. Kemudian? Diikuti oleh kertas Ya. dengan plastik. Okey, betul Kena tulis. Chris. Okey, tulis Chris. Okey. Ya, saya kena sini pula. Ahaha. Okey, jenis bahan yang paling Paling kuat ialah logam. Okey. Diikuti Diikuti dengan kertas dan plastik. Okey, itu dia kesimpulan. Okey. Betul lah, cikgu? Betul. Pandai sangat, Chris. Terima kasih, cikgu. Okey. Jadi apa yang telah kita belajar melalui eksperimen ni, cikgu? Melalui eksperimen ni kita dapat tahu bahawa jenis bahan berbeza mempunyai kekuatan yang berbeza. Ada yang kuat, ada yang kurang kuat. Okey, Chris. Okey, faham. Okey. Jadi kan tadi Chris ada tanya pada cikgu. Betul. Katil mana yang lebih kuat? Kuat. Kayu dengan besi. Okey, sekarang bila dah belajar dengan Cikgu Ain, Chris boleh jawab tak? Katil mana yang lagi kuat? Besi ke kayu? Boleh, cikgu. Saya rasa katil besi yang lebih kuat. Berdasarkan
Berdasarkan eksperimen yang telah kita lakukan. Berdasarkan jenis bahan binaan jenis dia bahan. iaitu besi. Pandai Chris. Yes, okey. Nampak Baiklah. gayanya, Chris dah dapat melakukan eksperimen dengan baik. Okey. Kemudian dapat aplikasikan pula ilmu yang kita telah belajar dengan baik. Dapat jawab soalan Cikgu Ain. Jadi Cikgu Ain nak beri 2 rumah untuk Dua rumah? Chris. Wow. Okey. Terima kasih Cikgu. Okey, Cikgu, saya pun nak tanya. Alamak. Okey. Bagaimanakah kita nak dapatkan bahan tambahan untuk topik kita hari ini, Cikgu? Jika murid-murid di rumah ataupun guru-guru nak dapatkan bahan-bahan tambahan, Ya. boleh layari portal Delima. Portal Delima. Baiklah, dengan itu kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Ain. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama, Chris. Okey, dan kita akan jumpa lagi semua hanya di slot tahap 2 Direct TV KPM. Bye semua. Didik TV KPM